Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naufal Hakim bin Muhammad Fakhruzaman, nombor metrik 2014-045. Saya Muhammad Ikram bin Muhammad Misri, nombor metrik 2014-047. Nama saya Muhammad Afiz Safwan bin Muhammad Saupi, nombor metrik 2014-040. Nama saya Syahril Azhar bin Gablaan, nombor metrik 2014-052. Nama saya Ahmad Ilham bin Zamri, nombor metrik 2014-034. Saya Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Syamtidar, bernombor metrik 2014-049. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menerangkan tentang hadis da'if. Yang pertama, hadis da'if ini ialah hadis yang tidak diketahui periwayat ataupun periwayatnya tidak bersifat seperti periwayat hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis da'if ini ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya ataupun di antara sanadnya ada orang-orang yang cacat. Cacat yang bermaksud rawinya bukan orang Islam ataupun rawinya tidak baligh dan rawi itu tidak dikenali orang, dan yang terakhir sekali ialah rawi itu ialah seorang pelupa, pendusta, fasik dan suka berbuat dosa. Itu poin yang pertama. Kita pergi kepada poin yang kedua. Ulama mengharuskan kita untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Seperti mana dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyebutkan, qala al-fuqaha wal muhaddithun yajuzu al-a'mal bil ahadits ad-dha'if wal fadail wa targhibi wa tarhibi lam yakun mawdu'an. Yang bermaksud ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama hadis telah menyebut harus kita untuk kita beramal dengan hadis dhaif supaya kita mendapat fadilat dan kita untuk kita menggemarkan diri dan mendekatkan diri kita kepada hari akhirat, la yamnakun mawdu'an, selagi mana hadis tersebut bukan hadis mawdu'. Di sini ulama mengatakan kita boleh beramal dengan hadis dhaif dengan tujuan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, seperti mana kita melakukan amal ibadah untuk bekalan kita di hari akhirat kelak. Poin yang terakhir sekali ialah poin yang ketiga, iaitu poin yang terakhir sekali ialah darjat hadis dhaif ini lebih tinggi daripada darjat hadis maudhu', kerana hadis dhaif ini masih lagi kita boleh beramal dengannya untuk kebaikan di akhirat kelak. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Slide yang seterusnya menerangkan tentang kelemahan perawi. Antara poin-poin yang dapat dikemukakan pada slide ini adalah perawinya lemah, perawinya bukan orang Islam maupun orang yang baligh, dan seseorang yang pendusta, fasik dan suka berbuat dosa. Terdapat satu kisah di mana hadis ini diriwayatkan oleh Fa'id bin Abdul Rahman, tetapi kebanyakan ulama menyanggah hadis tersebut kerana Fa'id bin Abdul Rahman dikatakan adalah seorang yang fasik dan seorang yang tidak baik, dan kebanyakan ulama menyatakan hal tersebut dan mengatakan bahawa Fa'id bin Abdul Rahman adalah seorang yang fasik. Antara ulama yang menyokong seseorang itu mengatakan Fa'id bin Abdul Rahman adalah fasik adalah Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Bukhari. Itulah antara kelemahan-kelemahan hadis dhaif, antara kelemahan-kelemahan perawi yang meriwayatkan hadis dhaif. Baik, sanad yang terputus. Sanad yang terputus terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama sanad yang terputus secara zahir, dan yang kedua adalah sanad yang terputus secara tersembunyi. Jadi yang pertama adalah sanad terputus secara jelas. Di bawah sanad terputus secara jelas ada 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah mu'allaq, yang kedua munqati', yang ketiga mu'dal, dan yang keempat adalah mursal. Baik, yang pertama, jika sanad yang jatuh itu di permulaan rantaian sanad
tanpa mengambil kira bilangan sanad yang jatuh sama ada satu atau dua atau lebih, sehingga kan semua sanad yang jatuh maka ia adalah mu'allaq. Kemudian yang kedua, jika sanad yang jatuh di akhir rantaian sanad maka ia adalah mursal. Kemudian yang ketiga, jika sanad yang jatuh itu di pertengahan rantaian sanad walaupun berbilang tempatnya dan hanya satu sahaja sanad yang jatuh pada setiap tempat serta tidak berturut-turut, maka ia adalah munqati'. Dan yang keempat, jika sanad yang jatuh itu di pertengahan rantaian sanad walaupun berbilang tempatnya dan pada setiap tempat jatuh sebanyak 2 sanad atau lebih secara berturut-turut, maka ia adalah mu'dhal. Kemudian, sanad yang terputus secara sembunyi. Hadis dhaif yang mana sanad yang jatuh secara tersembunyi sehingga menyebabkan ahli hadis tidak menyedari bahawa telah ada sanadnya yang jatuh. Ini menyebabkan tanggapan mereka pada awalnya ia adalah sebuah hadis yang sahih. Namun, setelah mereka membuat penelitian serta kajian yang mendalam terhadap hadis berkenaan, barulah mereka mendapati bahawa hadis tersebut sebenarnya dhaif kerana terputus sanadnya yang pada mulanya tidak disedari. Baik, di bawah sanad yang tersembunyi ini ada dua, iaitu yang pertama adalah mursal khafi dan yang kedua adalah mudallas. Di dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang hukum riwayah. Yang pertama, hukum riwayah ini sekadar meriwayatkan hadis dhaif dalam perkara selain akidah, hukum halal dan haram, dan ia seolah-olah diriwayatkan dalam hasutan, ugutan, cerita, khutbah dan seumpamanya. Yang kedua, para ulama meneliti kaedah yang sesuai dengan kes hadis supaya tidak berlaku kekeliruan kepada para pendengar atau para pembaca. Yang ketiga, sekiranya kelemahan hadis itu berkaitan dengan isnad, maka riwayah itu akan dikhususkan dengan kelemahan isnad kerana nas tersebut mempunyai sanad yang sahih. Dan yang keempat, sekiranya perawi ingin meriwayatkan hadis dhaif tanpa sanad, tidak dibenarkan dalam bentuk menunjuk kepastian kerana akan mengelirukan para pendengar dan juga para pembaca. Sekian saja pembentangan saya dalam hukum riwayah. Saya akan memberikan beberapa contoh berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis yang pertama ialah hadis berkenaan solat 6 rakaat selepas solat maghrib. Dari Umar bin Rashid, dari Yahya bin Abi Kasir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang salat selepas solat maghrib 6 rakaat dan tidak bercakap di antara solat sama sekali, baginya pahala ibadat selama 12 tahun. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif disebabkan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berkata hadis Umar adalah dhaif dan tidak ada nilainya sama sekali. Ini sependapat dengan pendapat Imam Al-Bukhari bahawa hadis tersebut termasuk dalam hadis munkar di mana susunan sanadnya sangat lemah. Hadis yang kedua pula ialah hadis berkenaan puasa. Dari Jirash Al-Nahdi, dari seorang lelaki dari Bani Sulaim yang berkata Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh sabar dan suci itu separuh iman. Imam Ibnu Al-Maidi dalam kitab Tahdibut Tahziyin mengatakan tentang sanad hadis ini, mengatakan yang sanad hadis ini dhaif kerana Al-Juraishi bin Kulayb adalah orang yang tidak diketahui. Seterusnya, hadis yang ketiga ialah hadis berkenaan Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam ketetapan Ramadan jika dia mahu bolehlah dia berpisah dan jika dia mahu bolehlah dia mengikut. Hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni menurut riwayat Sufyan bin Basir. Hadis ini dhaif kerana Sufyan bin Basir adalah seorang perawi yang tidak diketahui. Bagi mengakhiri pembentangan ini, terdapat dua kesimpulan yang boleh dijelaskan, iaitu yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Hal ini kerana jika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu amalan tetapi kita mengatakan bahawa Nabi SAW melakukannya, maka ia termasuk dalam berdusta kepada Nabi. Seterusnya yang kedua,
Allah SWT telah memberikan kefahaman kepada kita dalam melaksanakan setiap perbuatan agar setiap pekerjaan kita dilakukan mendapati kehendak Allah SWT dan Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan meneruskan lagi topik-topik yang berada dalam kertas kerja subjek ulum hadis yang bertajuk hadis dhaif. Baiklah, tajuk yang saya dapat, iaitu bahagian yang saya dapat adalah hukum beramal dengan hadis dhaif. Baiklah, para ulama berkhilaf pendapat dalam penggunaan hadis dhaif. Ringkasnya ada 3 golongan. Ada 3 golongan saja para ulama berkhilaf lah untuk penggunaan dalam hadis dhaif ni. Yang pertama, golongan pertama, hadis dhaif tidak boleh digunakan walaupun untuk tarkib. Apa maksud tarkib? Iaitu galakan. Tarhib maksudnya menakut-nakutkan. Fadail amal iaitu kelebihan beramal ataupun untuk langkah berjaga-jaga. Ini merupakan pendapat daripada Imam Bukhari dan Muslim yang disokong oleh Abu Bakar Al-Arabi, Abu Syamah Al-Maqdisi dan Ibnu Hazmin. Itu adalah pendapat-pendapat yang disokong oleh ulama lah. Yang kedua, iaitu golongan kedua, iaitu boleh menggunakan hadis dhaif jika tidak ada sandaran-sandaran lain tentang sesuatu perkara, sama ada daripada Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' dan istisnan dan lain-lain. Ini merupakan daripada pendapat daripada Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kata Imam Ahmad, beliau berkata hadis dhaif lebih kami sukai daripada fikiran seseorang. Itu adalah daripada kata-kata Imam Ahmad. Seterusnya, golongan yang ketiga, golongan yang terakhir, iaitu hadis dhaif tidak boleh hadis dhaif boleh digunakan sebagai hujah dalam fadail amal, peringatan, iaitu kisah-kisah, galakan dan sebagainya. Namun begitu, secara umumnya tidak boleh digunakan dalam soal akidah dan hukum hakam. Ini adalah pendapat yang muktamad bagi para ulama muhakkikin dengan syarat-syarat yang tertentu. Antara tokoh yang berpegang dengan pandangan ini adalah Imam Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Itu antaralah golongan-golongan yang para ulama sudah meringkaskan atau memberikan pandangan dalam penggunaan hadis dhaif. Kalau tengok pada poin yang seterusnya, jika hendak menggunakan hadis-hadis dhaif ini, Imam Nawawi mensyaratkan yang pertama yang diguna dalam soal hukum ialah hadis-hadis sahih atau hasan saja. Yang kedua, boleh digunakan dalam soal hukum untuk berjaga-jaga sebagai usaha untuk menjauhi perkara-perkara syubhah. Itu Imam Nawawi punya syarat kalau menggunakan hadis-hadis dhaif. Bagi Al-Hafiz Ibn Hajar juga mensyaratkan ingin menggunakan hadis dhaif ini. Yang pertama, hadis itu tidak terlalu dhaif. Kita pun tahu apa maksud dhaif adalah dari segi bahasa, iaitu lawan bagi kuat. Kalau dari segi istilah, hadis dhaif ni adalah hadis yang tidak terhimpun padanya segala-gala sifat syarat-syarat qabul penerimaan. Itu adalah syarat yang pertama daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, isi hadis dhaif tidak itu menepati kaedah-kaedah umum dalam agama Islam. Yang terakhir, ketika beramal dengannya tidak iktikadkan sebagai hadis Rasulullah tetapi sebagai usaha berjaga-jaga. Itu adalah sedikit ringkasan atau pembentangan bagi topik hukum beramal dengan hadis dhaif. Sekian, terima kasih.